kita akan bincangkan mengenai sistem dagangan, ya, satu sistem yang saya guna personally, yang dikenali sebagai 3711 sistem. 3711 itu adalah pergerakan pembetulan, ya. Jadi kita trade apabila kita nampak arah dah berlaku dan arah berkenaan tak lengkap ataupun mempunyai momentum, dan kita definekan benda ni menerusi Elliott Wave dan juga kepada dinamik pasaran. Kita akan bincangkan dinamik pasaran tu basically benda-benda ataupun instrumen-instrumen, ya, pergerakan dia, bagaimana struktur, momentum dan juga korelasi, ya, mempengaruhi pasaran. Jadi itu yang dimaksudkan dengan dinamik pasaran, ya. Jadi hari ini kita mula dengan struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave. 1 jam pertama kita akan buat analisa pasaran dan 1 jam kedua kita akan bincangkan mengenai struktur asas, ya, kepada Elliott Wave. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam, Pian. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dahulu apa yang sedang berlaku dalam pasaran untuk semasa. Kita lihat dekat kalender dulu, ya. Jadi dalam kalender hari ini, pada malam nanti waktu US, kita akan ada Christine Lagarde, Presiden untuk European Central Bank (ECB). Kita juga akan ada retail sales data untuk jualan runcit untuk US, ya, yang dijangka akan menunjukkan penurunan berbanding, bukan penurunan, ya, yang akan stable pada 0.0. Maksudnya tak ada peningkatan. Itu jangkaan pasaran, ya, untuk angka jualan runcit month on month, ya. Tetapi kalau kita tengok dekat XM ni, untuk month on month dijangka akan ada penurunan, ya, menarik. Okey, negatif 0.1. Jadi itu jangkaan pasaran lah, ya. Apa pun saya tak peduli sangat pasal data ni. Apa nak keluar kita tak tahu. Jadi pasar menyangkakan yang lebih perlahan ataupun sama, untuk retail sales untuk US, jualan runcit untuk US pada malam ni, ya. Apa pun kita nampak, data inflasi US contohnya keluar cantik, tapi kita nampak US dollar jatuh. Wassalam. Handsome hari ni nampak. Yelah. Jadi itu bagi saya, kita ambil maklumat-maklumat pasaran ni, kita sesuaikan dengan apa yang kita nampak dekat chart, trade dekat chart. Bukannya tengok cuma masuk berdasarkan ini naik, ini turun. Tak. Kita lihat dia sebagai background, ya, apa yang sedang mempengaruhi pergerakan pasaran semasa. Tapi buat decision dagangan berdasarkan apa yang anda nampak dekat chart. Jadi apa yang kita nampak dekat chart, basic dia untuk semasa kita nampak pergerakan untuk S&P 500 contohnya. Ini adalah 5 wave structure. Kita ada bounce 3 wave dan diikuti oleh penurunan. Setakat ini nampak macam 5. Dia boleh jadi A, B dan C dan satu lagi kenaikan sebagai flat, ya, sebelum dia jatuh balik. Apa pun yang di sini ada 5 lekuk, ataupun struktur motif, 5 ataupun 9, depend kepada anda kira lekuk yang mana. Tetapi apa pun di sini kita ada 5. It is always 5, 3, 5. Itu struktur market. Sama ada kita dah ada 1 kat sini ataupun kita dah ada 1, 2, 3, 1 ataupun 3 lepas tu dah habis. 1, 2 dan 3 sebelum pergerakan ke atas balik, sebab struktur besar dia adalah 5. Tak kisahlah anda kira macam mana pun, tapi apa pun setakat ini yang kita nampak di sini adalah struktur macam ni.
tak berapa nak answer. Tak ada. Kita tengok H4 pian. H4 baru berapa candle. Dia tak apa bukannya anda tengok M5 kena kat situ terus nak gerak. Tak ada. Itu adalah swing, bukannya intraday. Okey. So ini adalah struktur yang nampak sekarang ni. Kita dah nampak 3. We are waiting untuk satu lagi low. Kalau ini low, then kita akan ada struktur 5 wave. Okey. Kalau ini adalah 5 wave, then kita jangkakan 3 diikuti oleh another pecut kat sini. Kalau itu berlaku. Apa pun, ini adalah struktur motif. 3. Okey. Apa pun, tak kisah. Ini adalah struktur motif. Ada cerita macam mana pun anda tak dapat nak lukis ini benda lain. So, kita jangkakan masih ada sama ada satu lagi bounce sebelum kejatuhan. Dan ini membenarkan UCAT untuk membuat satu lagi ke bawah. Yang ini. Ataupun wave 2 kat sini. Saya masih jangkakan satu lagi ke bawah sebelum dia naik ke atas. Itu adalah stop loss dia 200 pip. Okey. Jadi apa pun, kita masih jangkakan kita akan ada 3 wave correction. Okey. Itu adalah untuk US 500. Yang sama kita nampak untuk US 30. Beza dia, kenapa sini saya tandakan sebagai 3 wave? Sebab dekat US 500, kita dapati penghujung dekat sini, kita ada divergence. Yang di sini kita ada divergence. Manakala untuk US 30 di sini kita tak nampak divergence dia. Struktur yang sama tak nampak divergence. Sebab itu kita lukis dia sebagai 3 wave. Itu beza dia. Apa pun kita boleh lukis 5, 3 dan 5 di sini, dan ini pun nampak sebagai satu struktur membawa ke bawah. Boleh tak dia naik lagi? Boleh. Ini sebagai W, X dan Y. Kalau anda pergi kat time frame kecil, sini cuma ada 3 wave. Jadi untuk confirmkan dia ke bawah adalah kalau kat sini buat satu lagi low. Then kita akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Barulah kita katakan ini ke bawah. Pada waktu ini masih lagi boleh buat satu lagi pembetulan ke atas. Okey, apa pun the worst trade that you can do now, seperti saya duk ulang daripada berapa minggu ni, adalah kepada indeks. Indeks akan buat pergerakan ni selagi correction ini tak lengkap. Selagi correction ini tak lengkap. Okey, selagi correction ini tak lengkap. Okey, dia boleh je buat satu lagi ke atas. UJ dah start bounce. Sama ada bounce dia yen yang lemah. Kalau yen yang lemah, ini akan naik tinggi lagi. Kalau kita ada US dollar yang lemah, US dollar yang lemah, US dollar yang kuat, UJ melonjak, ini boleh buat pergerakan ini. Depending. Okey, US 100 ini adalah motif. Anda cerita macam mana pun, ini adalah some sort of sama ada 3 ataupun C. Tak dapat nak lukis benda lain kat situ. Okey, so ini boleh lagi A, B, C, setakat ini baru 3. Anda nak tengok 4 dan 5, satu lagi low, then baru kita katakan ini berlaku. Sebab itu kita punya invalidation masih kat atas. Kalau sini dah 5, dan sini akan buat yang kat sini. Invalidation tu akan turun kat sini. Sebab sini dah lower low. Masalahnya penurunan yang di sini belum lagi membuat 5 lekuk. Sebab tu saya tak lukis. Kalau saya lukis, ada orang akan trade yang kecil-kecil ni. Sebab tu saya tak nak lukis yang kecil-kecil. Kecuali dia dah ada sequence. Okey, jadi kita masih jangkakan untuk indeks masih ada room. Indeks pada waktu ini tak ada apa dalam range. Dia boleh break range ke atas, of which dia continue 1, 2 dan 3 sebelum ke bawah. Ataupun
ataupun kita dah lengkap dan kita tahu dia lengkap kalau dia buat benda ni. Dan ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan baru kita alihkan invalidation kita kat situ. Faham? Kalau itu berlaku, dan ini akan accelerate ke bawah. Dalam wave 3. Off 3. Kalau itu berlaku lah. Belum lagi. Ni belum apa-apa lagi. JP225 pun sama. Everything sedang menunjukkan 1, 2, 3. So, saya nak tengok either ini 1, 2, 1, 2 or whatever bentuk dia. Apa pun low di sini kena break dan kita akan alihkan invalidation kita kat sini. Setakat ini boleh lagi buat double. 1, 2, 3 flat A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ini ke atas sebelum dia jatuh. Belum ada apa-apa. Okey, itu adalah untuk JP225. Kita cuma trade sekiranya untuk indeks apabila this 3 wave correction habis. Anda tak masuk untuk indeks semasa. Anda akan kena trade atas bawah ataupun dia break ke atas. Kita ada FTSE yang menunjukkan breakout ke atas. Kita ada GDP untuk UK tadi yang menunjukkan yang menunjukkan bacaan yang lebih tinggi. Saya lupa nak alihkan benda ni. Sekejap Kita ada FTSE yang masih lagi meneruskan struktur dari sini. Yang masih lagi meneruskan struktur daripada sini. Setakat ini masih lagi dalam divergence. So 1, 2, 3, 4 sama ada 1, 2, 3, 4, 5 ataupun memang dah habis dan jatuh ke bawah. Kita masih ada divergence kat situ. Kalau anda pergi kat H4, dekat daily, kita belum ada any break. Tak ada. Okey, kalau dia break dan kita jadikan dia 1, 2, 1, 2 dan pecut ke atas dah. Faham? Kita akan jadikan 1 kat sini, 2 kat sini dan kita akan jadikan ini 1 biru, 2 biru. Kalau ini break. Tak ada apa-apa. Masa ni tak ada. Apa pun kita jangkakan satu correction. Saya akan tukar chart pada hujung minggu ni sekiranya FTSE ni break out momentum dia, kita akan jadikan dia 1, 2, 1, 2 kat sini, 1 primary kat sini dan ini kesemuanya adalah merupakan struktur 1, 2 dalam yang dalam biru. Kalau ini bertukar, dan kita akan tukar ke semua chart ni. Kesemua chart ni akan tukar. Maksudnya, 2 ni, itu makes more sense sebenarnya. 1 kat sini, dan ini adalah 1, 2 biru. Chart ini makes more sense sebenarnya. Kalau itu berlaku, apa pun tak kisah. Dia buat mana satu fractal tak kisah. Kalau ini DEX ada incomplete sequence, kalau ini berlaku tak kisah apa fractal dia. Kalau ini berlaku, kita akan cari long. Kalau dia break out ke atas, anda tunggu yang besar sikit macam ni. Intermediate, Kalau dia break out ke atas, tak kisah. Kita akan cari long di situ. Itu adalah 3 dalam 3 dalam 3. 1, 2, 1, 2 belakang ni untuk biru. Untuk primary. Dan inilah 1, 2 dalam yang biru. Ini akan accelerate. Kalau breakout ke atas. Waktu tu Apple apa semua accelerate. Tak tahu apa cerita dia lah. Ubat COVID-19 ke apa ke, saya tak tahu.
Bank pusat tiba-tiba turunkan lagi kadar faedah ke apa ke kan, tak tahu. Angka retail sales malam ni 80% ke kan, tak tahu. Apa yang kita nampak, kita masih lukis ke bawah. Okey. Span 35. Span 35 menunjukkan bahawa struktur yang kita ceritakan tadi. Ini adalah 1, 2. Okey. Dan ini adalah satu. Ini adalah 1, 2. Lepas tu kat sini kita ada some sort of, ini adalah 1, 2. Itu span. Dan kat sini kita akan ada 1, 2. Nampak gini? Span dah tunjuk benda tu. Span 35. IBEX dah tunjukkan bahawa benda ni dah sampai equilibrium dan kita cuma ada correction yang kecil. Itu adalah untuk IBEX. Saya tak, hujung minggu ni saya mungkin akan tukar benda ni. Kalau ini berlaku, then kita akan ada 3 dalam 3, UJ tak boleh jatuh tau. 3 dalam 3, UJ kat sini akan extend lagi. Saya tak lukis lagi sebab saya tengah tunggu benda tu. Kalau itu berlaku, KLCI naik. KLCI, Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang duduk pegang Maybank apa semua tu kan, Asia kan. Alhamdulillah. Top Glove kan. Kalau itu berlaku, ini tak jatuh lagi. Ini kita akan extend kan. Ini tak dapat nak jatuh. Yen tak dapat nak jatuh. Kita akan extendkan lagi ini ke atas. Kita akan extendkan lagi 2 ni ke atas. Ini mungkin akan break. Tetapi masa ni saya tak dapat nak lukis dia sebab tak ada yang menunjukkan benda tu. Tag turun. Tag turun. Yes. Anda tengok Nasdaq. Simple je. Kan? Tengok Nasdaq. Tengok Nasdaq macam mana KLCI besok. Ini berlaku semalam. Kan? Belum lagi, belum. Setakat ini belum nampak. Belum nampak. Tapi IBEX dah tunjukkan that path. Hopefully lah. Okey, UJ dekat lower time frame ini mungkin dah habis. Kita dah ada divergence. Satu, tengok time frame kecil. Yang kat sini, 1, 2, 3, 4. This one pun berakhir dengan divergence. So, ini mungkin adalah perakhiran untuk this structure. Untuk apa? Untuk UJ ni. Dan kita memulakan pergerakan ke atas. Okey. Pergerakan ini the thing is, pergerakan ini dia ada 2. Yang pertama kita jangkakan UJ ni ke atas, sama ada US dollar ke atas ataupun yen yang lemah, either one. Nampak Nasdaq turun lagi kan. Jadi saya masih tengok KLCI, tech sector KLCI masih ke bawah. So kalau dia adalah US dollar ke atas, indeks boleh jatuh ataupun indeks sideways. Kalau dia disebabkan oleh US dollar. Kalau dia disebabkan oleh yen, then indeks akan pecut ke atas.
Tapi kalau kita nampak apa yang saya present awal tadi, di sini, kita masih jangkakan bahawa di sini, ni tak ada confirmation lagi. Kita cuma dapat confirmkan bahawa UJ tadi naik disebabkan oleh US dollar. Kalau kat sini ada 5. Faham tak? Ya, sebab kita tengok UJ ni mungkin turn ke atas. Mungkin turn ke atas dah. Beli tanah dalam metaverse. Beli NFT ya. Ada orang ambil selfie jual NFT dia pun laku kan. Tak apa. Nanti kita ambil selfie ramai-ramai. Wifi ramai-ramai. Ya. Euro JPY pada masa yang sama, kita jangkakan bahawa Euro JPY ni menunjukkan bahawa ini adalah 1, 2, sama ada kita dah ada 3 ataupun 3, 4, 5. Ni tak jelas. Ya. Sebabnya kat ujung ni tak ada divergence. Kalau dia ada divergence, then ini adalah jelas. Setakat ini tak ada divergence. Kalau dia tak ada divergence, kita tunggu dia buat 5. Setakat ini masih lagi count korektif. Boleh tak dia ke atas? Boleh. Ini C. Ini 5 wave. Boleh tak dia bergerak? Kalau ini bergerak ke atas, US dollar sideways, yen. Maksudnya, UJ di sini naik. UJ di sini naik disebabkan oleh yen lemah. Faham? Kita tengok kepada Euro JPY ni, kita nak sama dengan indeks tadi. Dia kena buat satu lagi low. Di sini tak ada divergence. Ini tak ada divergence. Okey, kita nak dia buat satu lagi low sebelum bounce dan meneruskan kejatuhan. Ya. Jadi nampak? Untuk GJ pun sama. Semua everything is the same. Ini masih lagi dikira sebagai 3 correction. Anda nak tengok satu lagi ke bawah. AUD JPY, everything sama. Semua sama. CAD JPY pun sama. Setakat ini dikira sebagai 1, 2 dan 3. Anda nak tengok satu lagi low. Then baru kita katakan bahawa ini ke bawah. Okey. Okey, itu adalah untuk yen pair. Ada tak sebarang setup? Tak ada. Ini semua tak ada buat lower low. Ini pun tak ada buat lower low. Ini tak ada buat lower low. Kalau ini buat lower low ke bawah daripada B ni, shorter term anda boleh cari untuk short. Kalau dia buat ke bawah. Sekarang ni tak ada apa-apa. GBP JPY pun sama. Euro JPY pun sama. UJ macam nak turn. Ya? Jadi yen pair tak ada setup. Ya? Yen pair boleh pecut ke atas. Jaga-jaga sikit. Kita dekat sekarang ni untuk US dollar, dia tengah dekat simpang ni. Sama ada dolar nak kuat ataupun dolar hancur. Antara dua. Ya? Kita ada contohnya seperti euro US dollar. Ini mungkin habis. Kalau low sini break, ya, dan kita nampak dekat sini pun dah dekat border, ini pun dah break, nampak? Berakhir dengan divergence dan break. Ini mungkin dah habis. Okey, Pian. Ya, ini mungkin pergerakan ni mungkin dah habis tau. Ya, euro US dollar dah jatuh ke bawah. Itu menunjukkan bahawa UJ tadi naik disebabkan oleh US dollar, bukan yen. Sebab indeks kita lukis ke bawah. Nampak? Ya. Kalau anda tengok structure sini, momentum dia dah break. Di sini kita nampak divergence. Jadi kemungkinan untuk bahawa kita dah ada completion untuk 5 dan kita tak ada extension ke atas ni. So, kalau kita tengok yang ni kita sudah lukis extension 1, 2, 1, 2 ke atas. Jadi maksudnya this is kemungkinan untuk kita melihat US dollar melengkapkan satu lagi kaki ke bawah. Apa benda pula dalam tu? Satu lagi kaki ke bawah. Okey. Sebab di sini kalau kita katakan ini sebagai flat, apa syarat flat?
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sini kena ada divergence. Ini tak ada divergence. Ini kena buat macam ni. Then, baru kita katakan ini lengkap. Boleh tak US dollar ni lemah daripada euro US dollar melayang daripada sini? Daripada sudut strukturnya dan momentumnya, saya tak nampak. Nampak tak sekarang kenapa saya tak gunakan truncation rule dalam Elliott wave? Nampak tak kenapa Kimi? Sebab kalau truncation rule dalam Elliott wave, anda punya kiraan akan lain. Ini kan jadi 5, betul tak? Ini jadi 1 dan sini truncate. Betul? Ya, anda akan lukis 1, 2 dan 3. Saya tak dapat guna cara tu. Dan sini boleh terbang. Tapi dia akan jadi subjektif. Dia akan berubah-ubah ikut keadaan. Nampak kenapa saya tak gunakan truncation rule dalam Elliott wave? Ini contoh yang paling jelas kenapa saya tak gunakan truncation rule. Anda akan lukis ini sebagai A, B dan C dan anda katakan ini melayang ke atas. Truncation tak dapat. Truncation semasa R.N. Elliott buat Elliott wave, kita tak ada momentum indicator, anda tak ada stokastik, anda tak ada RSI. Jadi anda tak ada indikator candlestick pun baru lagi waktu tu. Kebanyakan chart adalah bar chart. Sebab tu anda nampak saya guna bar chart dalam Elliott wave. Saya tak gunakan candle langsung dalam Elliott wave. Tak langsung. Okey, saya tak gunakan. Sebab minggu depan kita akan lihat kepada struktur motif dan struktur korektif. Dan saya akan cuba terangkan sequence tu. Dan pada masa kita cover mengenai dinamik, saya akan terangkan mengenai fractal. Di situlah yang kita katakan korelasi. Daripada situ anda boleh jangka bahawa ini nak naik lagi ataupun nak turun dah. Kalau anda rekodkan chart-chart saya ni, anda ambil letakkan dalam time frame, ikut time frame dia, apa fractal yang diguna pakai, anda akan nampak kenapa saya gunakan intermediate, kenapa ini masih ke bawah, kenapa kita lihat extension berlaku. Okey. So kita jangkakan ini dah memulakan, ini boleh dah habis. Ini nampak macam dah habis. Berdasarkan momentum kat sini dan ada divergence, ini mungkin dah nampak ke bawah. Kalau kita tengok dekat time frame kecil, ini motif. Ini dah memulakan nampak struktur motif. Nampak, tapi belum lagi. Satu lagi. Then kita katakan motif. Itu yang kita lihat sekarang. Sampailah dia break 4 ni, baru saya lukis dia. Selagi dia tak break 4, saya tak lukis dia. Okey, GBP US dollar ini pun mungkin habis. Ini cukup lekuk untuk saya letakkan 3 mana-mana. Okey. Kita kat ujung tu, sama ada US dollar dah mula habis dia punya correction dan memulakan satu lagi ke bawah. Trade yang paling teruk anda boleh buat sekarang adalah short US dollar. Biarpun kita ada setup ini, anda ada setup, ni ada setup anda tak dapat nak short US dollar kat sini disebabkan sini adalah satu flat. Anda tak dapat nak trade benda ni. Benda yang sama ada anda short GA, GN, anda short GBP CAD, tak. Bukan hari ni baru saya sebut benda tu.
The worst trade that you can do now is shorting GBP. Don't. Biarpun kita ada set up untuk ini. Ni boleh buat kerja sendiri. Tapi kita ada incomplete sequence dia ke bawah. Ya. AUD US dollar. AUD US dollar ini pun nampak yang sama. Ya. Berakhir dengan truncation dan structure di sini dah break. Nampak? Ini obvious break ya. Ini obvious dia dah break. So 1, 2, 3, 4 dan 5 dan kita dah memulakan structure ke bawah. Itu AUD US dollar. Ya, saya akan update chart ni. Ni dah hari Jumaat kan. Hujung minggu lah. Kalau tak rajin sikit malam ni. Boleh? Nampak macam mana anda nak tahu masalah buat elite wave ramai orang adalah ini habis ke tak habis. Itu masalah besar dia. Jadi untuk nak tahu habis tak habis adalah pertama adalah kepada benda ni. Yes, sebab dia adalah RSI untuk GU. Apa pun anda tak pegang, anda tak buat apa untuk GU. GU boleh buat kerja lain, boleh buat ke atas. Ini apa pun sekarang, you are looking at divergence. Untuk yang besar dia, untuk yang ini, dia punya ni adalah daripada sini. Alah. Daripada sini. Daripada yang sini. Daripada sini. So the whole thing ini adalah truncation untuk ini adalah divergence untuk 3 kepada 5 and then divergence di antara 3 kepada 5. Faham tak, Fi? Yang ini. Dia tak break. Kalau ini break, then saya cerita lain. Kalau ini break, simple je. Ini 3 ke atas. Ingat, ini adalah structure flat. The whole thing ni adalah flat. The whole thing sini adalah structure flat. Kenapa kita masih lukis ke flat? Sebab kita jangkakan satu, kita ada incomplete sequence. Anda tak dapat habiskan dia di sini. Disebabkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Kalau dia break out atas daripada X ni, kita akan jadikan ini 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, X dan lukis masih ke bawah. Faham tak, Fi? Sequence. Benda pertama, sequence. Ini satu structure. Ini 2 structure. Ini tak buat low. Sini buat low. 3, 4, 5. Ini 5. Unless dia break out atas ni, then kita jadikan ni WXY trunket A, B, C. Itu lukis tak cantik. Saya tak percaya kepada elite wave. Don't get me wrong, saya tak percaya kepada elite wave. Elite wave saya boleh buat macam-macam. Saya boleh jadikan 2 ni habis di sini. Kita tak dapat buat benda tu sebab kita ikut satu sistem di mana kita jangkakan bahawa setiap correction akan habis dekat 100%. Itu pertama dahulu. Yang kedua adalah kepada structure. Selagi dia tak complete, kita lukis ke bawah. Selagi dia tak break out atas ni. Kalau kawan-kawan dia break, dan barulah kita dapat nak truncatekan dia. Ya, faham. Okey, ini adalah untuk GU. The thing is, GU tak ada setup. Tak ada. Because ini adalah ni. Kalau dia break out ke atas, GU yang anda nak trade. Ya, pure elite wave tak dapat pakai. Tapi dia berguna untuk anda nak buat apa?
nak buat sequence nanti. Kalau tapi anda kena faham Elliott wave. Satu saya duk cerita Elliott wave 2 tahun saya duk cerita, 2 tahun lebih saya duk cerita Elliott wave 2 tahun ke 3 tahun, saya pun tak ingat. Supaya sebab saya nak perkenalkan kepada anda sequence chart. Nombor-nombor tu, nak lukis Elliott wave anda Elliott wave ni boleh lukis macam-macam. Saya boleh lukis ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Dalam ni adalah ABC, dan ini adalah 1 ataupun A, 1, 2, 3 B, 1, 2, 3, 4, 5 C. Saya boleh lukis macam tu kalau setakat Elliott wave. Tetapi kenapa kita jangkakan ini masih ke bawah? Disebabkan kita ada benda seperti New Zealand dollar, US dollar. Alah, ni semua daily chart saya tak update lagi. Okey, ini structure sekarang ni 2 dan 3. Okey, mencecah hampir mencecah 100%. Ini mungkin tak sampai. Kenapa kita masih lukis ke atas? Sebab kita masih ada yang tak sampai. Kita ada UCAT yang dah berada dalam kawasan support dia. Ini boleh habis ataupun satu lagi kaki ke bawah. Dia boleh habis. Ini saya boleh lukis macam-macam. Ini dah boleh habis. Tak perlu dia buat benda ni. Kalau euro US dollar jatuh, indeks jatuh, ini dah habis. Boleh? Tak kisahlah UJ naik ke tak naik. Okey? Apapun kita berada dah sampai area dia. Okey? New Zealand dollar, US dollar hampir. AUD, US dollar berada dalam truncation area yang kita ceritakan sebelum ni. A dan B. Berada dalam 618764. Okey, ini mungkin masih lagi wave 4 dan wave 5. Masih. Tak dapat deny. Ya. Okey, ini bukan untuk trade. Yang untuk trade adalah UCAT. Ini adalah untuk trade. Ini adalah H4 swing. Bukannya anda masuk terus sebatang naik terus. Kalau ada yang macam tu, saya tak ada kat sini. Okey, New Zealand dollar pun sama. Lain daripada tu, ada soalan untuk US dollar dan juga yen pair? Yen pair tak ada setup. Yang ada adalah UCAT. Ni dah masuk area, anda sepatutnya dah long di sini. Boleh tak nak masuk sekarang? Tak. Kalau dia jatuh satu lagi, yes, then boleh. Sebab ini tak cecah 50%. Ini belum lagi melonjak 50% kaki ketiga dia. Kalau ini dah lonjak 50%, anda tak masuk. Kalau dia jatuh lagi, anda belum masuk, dan selagi dia dalam kotak ni, anda boleh masuk. Dan stop loss bawah 1618 ataupun low di sini. Okey, itu adalah untuk UCAT. Satu lagi possible ke bawah mungkin. Ataupun ini dah jadi satu. Anda tengok di time frame kecil. Anda tengok yang di time frame kecil. Di sini, ini, dia ada divergence tau. Faham tak? Saya dapat lukis ini sebagai 1, 2 dalam dia. 1, 2 ada separation. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ini 1. Penurunan dia 1, 2, 3. 1, 2 dan kita pecut di situ. Kalau kita pergi kecil-kecil-kecil. Tu jiwa scalper lah. Ini mungkin dah ke atas. Saya harap ni semua jelas. Anda boleh apply dekat M1 ni. M1. Sama je. Anda kira lekuk-lekuk je. Anda kira je lekuk-lekuk dia.
Okey, asalkan tahu mengira sampai 5 ataupun sampai besar sikitlah 5, 9, 13 kan. Kalau tak tahu kira tu masalah. Okey, ini tak perlu buat ke bawah dah. Dia dah boleh habis ya. Goal pun cerita sama. Kalau ini trunket dan dua kita pergi ke tempat asal iaitu di sini. B kita di sini. Okey, apa pun goal ni tak ada set up. Goal ni sideway. Ni sideway market trade apa benda kat situ. Saya cuma minat goal kalau ini berlaku. Dan saya trade kat sini. Ataupun goal breakout. 1, 2, 3, 4, 5. Dah ada 5, 1, 2, apa? Alah. Sama ada breakout atas ini ataupun dia buat 5, 1, 2, 3 dan breakout lagi. Then saya trade. Semasa goal saya tak minat langsung. Nak trade bearish. Trade bearish. Sebab ini tak ada sekuen. Mana bearishnya? Ni. Ini ada sekuen. Kita ada buka room ke bawah. Jadi kalau ini berlaku, anda boleh cari untuk bearish di kawasan mata tak nampak $12.70. Lebih kurang kat area tu lah. Sekejap, lukis betul-betul. Ini saya tak dapat guna magnet. Anda boleh gunakan magnet ya. Sekitar berapa tu? Dekat harga dia dekat 13, sekitar $12 ke $13 untuk pen. Ini ada sekuen. Ini adalah satu correction yang boleh pakai. Yang gold ni tak dapat nak pakai. Dalam erti kata lain lah, ni sideway. Tak dapat nak pakai. Silver. Saya lebih minat silver sebenarnya. Nampak? Silver ada sekuen. Silver tu ada sekuen. Silver mungkin habis di sini je. Sini je silver habis. Mungkin kat situ je dia habis. Kalau dia buat full, saya minat untuk buy silver. Berbanding dengan gold tadi. Berbanding dengan gold saya lebih minat. Silver mungkin akan accelerate lebih laju daripada gold. Lebih laju daripada S&P 500. Tak tahu kenapa, mungkin apa sebab dia. And I'm looking sekitar 45 ke $50. Antara gold dengan silver, I'm looking at silver as better instrument. Antara gold dengan silver. Untuk pegang sebagai trading. Untuk jangka masa yang panjang. Minyak breakout ke atas. Ini mungkin dah habis. Dan setakat ini breakout dia di time frame kecil-kecil ni. Saya tunjukkan anda time frame kecil-kecil ni, kita dah nampak berlakunya divergence. Structure 4/5. Yang ini momentum break. Selepas berlaku divergence. Ini mungkin dah habis. Ataupun kalau kita ada extension 1, 2, 3, lepas tu extend, UCAP akan extend ke bawah. Cocok scalp. Scalp dia sama je Sunbi. Apa yang kita ceritakan di time frame H1, anda pergi ke time frame kecil. Dia demam kalau anda tak ada plan. Kalau semua lekuk nak trade. Kalau anda scalping, kalau anda scalper dan anda dapati bahawa minyak jatuh dah 3 wave, ini dah break. Anda dapati bahawa UCAP jatuh ke bawah. Dan minyak ni anda boleh scalp. Tak tahulah ada orang scalp minyak. Tapi benda sama lah correlate. Saya cuma ceritakan benda yang ni. Anda cuma start scalping daripada sini. Kalau anda start scalping semua lekuk, then itu demam. Buka chart terus entry. Tekan. Itu saya pernah duduk dengan orang macam tu. Tadi mula-mula senyum, gelak. Lepas tu tak ada bunyi. Berapa kali saya duduk dengan orang macam tu. Yang tak ada plan.
Okey, ini nampak seperti dah mula jatuh ke bawah. Ni kita tengok M5. M1 pun sama je. Berakhir dengan divergent. Sama je. Ada apply dah dekat mana time frame pun. Okey. Dia tak kisah. Trading yang betul adalah kepada anda. Masa banyak anda boleh pergi lower time frame. Masa tak banyak jangan. Dah tahu tak ada masa. Pergi sekap. Memanglah. Tadi duk senyum. Lepas tu tak ada bunyi kan. Okey, minyak mungkin dah habis. Copper pun cerita sama ni. Semua cerita everything. Everything ini setakat ini tak habis lagi. Ini tak break. Ini kejap ya kita tengok break ke tak. Untuk copper. Borderline. Kalau ini break, that's it untuk US dollar. That's it. Hampir everything menunjukkan satu cerita. Okey. Sorry, untuk US dollar mengukuh. Tengok benda ni. Kita dah mula lukis untuk Euro AUD ke atas. Di time frame kecil. Puncak yang ini tak ada divergence. Kalau dia ada divergence, then akan mengukuhkan kenyataan bahawa kita mungkin dah nampak untuk US dollar pecut. The thing is, boleh tak ini jadi wave 1? Ini jadi wave 2. Dan kalau ini break out, ini kita sedang buat 1, 2 dan 3 dalam 3. Nampak tak? Everything is showing untuk US dollar punya turn sekarang. Kita dekat area tu, zone itu. Ada tengok satu lagi, GBP AUD. Ni dah break high tau. Euro AUD punya high yang ini adalah sama dengan GBP AUD punya high yang dah break. Faham tak? Faham tak? Yang high untuk GA ni, yang dekat EA tadi belum break. Ini adalah yang sama tadi. Jadi apa kemungkinan untuk high ini? The higher probability adalah untuk dia break. Sebab GA break. Kenapa? Anda tengok chart EA, anda letak sebelah-sebelah. Saya tak dapat nak buat dekat sini. Dia dapat, tapi saya tak beranikan hilang chart ni semua. Euro AUD dengan GBP AUD. Anda letak sebelah-sebelah. Apa rupa chart dia? Faham? Ya? GBP NZD pun sama dah break. So, ini tak naik kalau US dollar lemah. Sebab kalau US dollar kuat, kalau US dollar lemah, then AUD, NZD boleh kuat. Ini dah break. Jaga-jaga sikit. Tapi setakat ini 1, 2 dan 3. Okay, kalau sini 5, saya tak akan lukis UCAD ke bawah dah. Apa pun, dia dah sampai level dia dan memberikan reaksi. Boleh? Euro GBP saya tak ada ni. Ini boleh turun lagi, ini boleh naik lagi. Tapi ini tak ada apa-apa. Ini saya tak nampak any reason untuk nak trade dia. Wassalam, Sofi. Ini boleh lagi ke bawah extend. Sekejap. Ini sepatutnya extend ke bawah. Ini macam ni. Lupa nak tukar. Ini adalah untuk Euro GBP. Ini adalah wave 1 biru. Itulah kekuatan US dollar. Saya nak tukar dia, tak tukar-tukar, lupa. Ini adalah kekuatan US dollar di mana kita ada extension ke bawah di sini. 1, 2, 3, 6.
Okey, dan ini adalah wave 4. Dan satu lagi ke bawah. Untuk Euro GBP, itu adalah kekuatan US dollar. Last leg dia. Kenapa kita pergi situ? Last leg dia. Ini adalah US dollar. 1, 2, 3, 4, and 5. Itu adalah US dollar. Ini adalah untuk Euro GBP. Kita jangkakan another leg lower. Another extension lower. Print out memang nampak. Ya, ambil Euro AUD, ambil GBP AUD kan. Saya lupa nak update chart ni. Tak, semalam dah nak update tapi terlupa nak letak. Terlupa nak lukis. Bukan. Ni Euro GBP. Cat-cat ni bagi siapa yang tak tahu lagi, anda ada akses kepada dia. Anda ada akses kepada cat ni semua. H4 pun sama. Di mana semasa kita masih di sini. Ini cuma kalau US dollar ada satu lagi kaki ke atas. Okey, itu adalah untuk Euro GBP. This one tak ada setup. This one tak ada setup. Okey, jelas? So, apa yang kita sedang perhatikan? We are looking at index untuk confirmkan pergerakan ke bawah. Setakat ini, kejatuhan dia masih lagi bersifat 3. Ini dekat-dekat dah. Kalau dia jatuh 5, dan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan ini tak ada lagi dah ke atas. Kalau itu berlaku, invalidation kita ubah kat sini. Fahamlah invalidation, kenapa kita tak lukis, kita tak alih dia. Unless sini ada 5, dan kita alih dia. US 30 pun sama di time frame yang kecil. Pada waktu ini tak ada, masih lagi dikira sebagai 3. Kalau jatuh ke bawah, ini ubah kat sini. Okey. Setakat ini tak ada, belum. Ia boleh lagi buat satu lagi ya. Boleh buat satu lagi. US 100, Nasdaq dah dekat-dekat dah. Okey. JP 25. Ini mungkin buat satu lagi dan 5 wave. Kalau itu berlaku, faham tak Sumbi? Ini kat sini. Setakat ini jangan alih dulu. Jangan cepat sangat alih invalidation. Ya? Ini pun sama. Ini pun sama. Everything sama. Ini pun dah dekat-dekat kawasan resistance dia. Spain 35 akan buat satu correction yang kecil. UJ dah react ataupun boleh jatuh, tak kisah. UJ anda tak trade. Anda tak pegang UJ. EJ sama, dah mula dah hampir. GJ pun sama. Everything the same. Everything sama. Ini dah makin dah hampir nak, ni dah break, dah belum break 4. Kalau dia break 4, kita akan habiskan C kat sini. Okey. GU pun sama, everything. Ini boleh habis. Jumlah lekuk-lekuk dia cukup untuk saya habiskan dia. AUD US dollar hampir nak break. Nampak? Kalau ini break, dia punya rupa dia, ini adalah 1, 2. 3, 4 dia nampak pelik tak? Boleh tak? Boleh. Tapi pelik lah rupa dia. Jadi the better lukisan adalah 1, 2, 3,
4, 5 dan kita dah memulakan pergerakan ke bawah. Okey. Benda yang serupa kita sedang perhatikan untuk New Zealand dollar, US dollar. Benda sama. Ini dah break New Zealand dollar, US dollar dah break. Nampak tak kalau saya lukis dia 1, 2, 3. Ini adalah wave 4. 1, 2 besar ni. Ini besar ni. Tak kena. Tak kena. Kita ada UCAT yang dah sampai area support. Kalau anda, saya dah tunjukkan time frame kecil tadi, ini 5 wave. Jadi ini mungkin dah ke atas. Ini tak perlu berlaku. Di time frame H4 ini dah dalam kawasan. Retest balik, naik. Okey. Gold mungkin dah jatuh daripada kawasan ni. Apa pun anda tak trade gold. Okey, silver pun sama. Okey. Minyak di sini ada divergence. Time frame kecil untuk minyak di sini the whole thing ada divergence. M5 semua ni ada divergence. Itu di time frame kecil Copper pun sama. Macam copper yang saya salah mention waktu tanya kemarin. Okey. Jadi kalau ini break dan structure ni nampak break, then saya akan alihkan copper habis. Satu kita akan jadi kat sini sebenarnya. Somehow kat belakang. Okey, kita akan habiskan dia kat belakang. Itu adalah untuk ni. Selagi dia tak berlaku, saya masih kekalkan biar je dia kat situ. Sebab ini tak cukup lagi, ini tak sampai lagi. Invalidation line dia kat, dia punya equal dia kat atas. Untuk copper ni, ini dia punya connector. Jadi ini kat atas. Tapi mungkin dia trunket 618764 dia. Nampak tak saya boleh lukis dia jadi benda lain? Kan? Saya boleh lukis jadi benda lain. A, B, C. C habis kat sini or whatever. Okay. W, X dan Y. Itu W. A, B, C, X. 1, 2, 3, Y. Itulah copper. Copper ada incorporate sequence ke bawah. Copper ada incorporate sequence ke bawah. Euro AUD pun seperti saya ceritakan tadi GA dah break high ini, GM dah break high yang ini, so the higher probability untuk ini ke atas. Euro GBP kita lanjutkan ke bawah lagi kalau kita jaga kekuatan US dollar. Everything dah menunjukkan bahawa that dollar punya retracement dah habis. Boleh? Okey. Tak ada lain yang baru. Kalau UCAT jatuh ke bawah lagi, anda bagi siapa yang tak sempat entry, anda boleh masuk untuk UCAT. But bagi mereka yang swing, biar. Siapa yang ada entry untuk GA, anda dah boleh letak 50% dah keluar sebawah. Euro US dollar tak ada. Tak ada set up. Okey, kita break sekejap dan kita sambung untuk cerita pasal asas dahulu. Tapi jangan lari, so saya akan letakkan kepada sequence daripada asas tu. Okey, kita break sekejap. Kita tengok iklan sekejap. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi itu tadi analisa pasaran kita di mana kita menjangkakan bahawa kelemahan US dollar ada satu lagi struktur kecil dia jatuh dan sebelum dia buat lonjakan berdasarkan apa kita nampak dekat US dollar cap.
dan juga struktur kepada GBP AUD, GBP NZD dan lain-lain ya, instrumen berkaitan dengan US dollar ya. Kita juga menyangkakan bahawa indeks sedang melakukan pergerakan ke bawah, dan yen pair juga melakukan pergerakan yang lebih sideways ke bawah ya. Itu yang sedang kita lihat ke bawah side. Salah satu kena sideways dan yang sideways pada waktu ini adalah yen. Kita ada indeks pun sedang buat sideways ke bawah, manakala yang dijangka mengukuh selepas ini adalah US dollar dalam positif dollar dynamic. Itu yang kita akan bincangkan. Bagi mereka yang tak faham apa dinamik ni, insyaAllah kita akan cover topik ni sepanjang mula hari ini dan sehingga minggu depan ya. Jadi kita masuk kepada kepada topik kita,